kepada Allah SWT, kita dapat bersama-sama berkumpul pagi ini. Itu satu program yang dikatakan sebagai satu persediaan seperti yang Ramadan untuk kita mempersiapkan diri kita dan kita merasakan sangat berpuas bersepakat untuk hadir dan memberi perkongsian dan jawapan. Jadi saya seperti untuk sedikit background Ustaz Muhammad Ashdaq bin Ghazali. Dia berasal daripada Australia, rakyat yang di Kedah. Jadi dia ada 3 bahasa Arab, belajar di pusat bahasa insan, bahasa insaniah, syahadah. Sekarang ni Ustaz bergerak bebas sebagai penceramah bebas, juga sebagai pengacara seronok yang mengaji Astro Overseas. Itu Ustaz selebriti lah apa. Dan Ustaz itu merupakan asas kita di Al-Quran di Tahun Jannah di kalau Masjid Al-Bukhari. Jadi untuk pemasari saya teruskan, saya jemput Ustaz untuk berikan perkongsian zaman kedua. Yang Singapura boleh Ustaz? Itu sudah ada jawaban makan hari kan? Ustaz Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaikan khususnya besar seluruh wilayah yang termasuk alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih al-khatim sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan segala syukur kepada Allah SWT pada perbuatan kasih sayangnya pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah SWT memilih kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang dikurniakan limpahan kebaikan dalam hidup kita. Bila mana Allah mengizinkan kita untuk mengimarahkan nafsu untuk utamakan. Itu adalah tanda yang Allah berkehendakkan kebaikan pada diri kita, di mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan jelas, itu tentang kebaikan-kebaikan yang kita dapat buat dalam hidup sebenarnya datang dari Allah. Sebab itu Nabi sebut menyuridillah, barang siapa yang Allah berkehendakkan kebaikan, menyuridillah khairan, siapa-siapa yang Allah nakkan kebaikan pada dirinya,
yufaqihu fiddin, diberikan kepadanya kefaqihan dalam hal agama. Jadi kenapa Nabi SAW tak guna perkataan yufahim ataupun yu'allim, tapi Nabi guna yufaqihu, faqih. Sebab dalam bahasa Arab ni, sebab itu kalau tuan-tuan perempuan dia belajar bahasa Arab, kalau ada rezeki belajar bahasa Arab belajar. Sebab belajar bahasa Arab ni baru kita boleh faham Quran, baru kita nampak yang dia maksud keindahan Al-Quran tu kat mana. Kan kita duduk dengar Al-Quran ada mujizat yang orang tak boleh buat lah apa semua. Dan tuan-tuan belajar akan ada perbezaan bahasa, seni bahasa Al-Quran dan juga dengan seni bahasa syair bahasa Arab. Sebab orang Arab ni kalau nak tanya orang Melayu punya ayat jiwa dia tak tahu. Sanggup berenang lautan Nabi, apa berenang-berenang? Sayang punya pasal sanggup berenang lautan Nabi itu bunuh diri kan? Kalau bahasa Arab dia tak juga. Dia ada guna perkataan macam contoh ya al-binada. Al-binada tu maksudnya wahai seruan hatiku. Maksud tu lagi dalam nak berbanding dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kalau mana kan? Sebab tu kalau belajar bahasa Arab, bercerita bahasa Arab tu macam orang jadi kenapa Nabi SAW guna perkataan yufaqihu? Sebab nak menggambarkan, nak detail keadaan bagaimana kasih sayang Allah kepada makhluk, kepada hamba, bagaimana cara, iaitu Allah akan berikan kepada kita kefaqihan dalam hal agama. Sebab faqih dia lagi tinggi daripada faqih, dia lagi tinggi daripada alim. Kita hari ini kebanyakan kita hanya sekadar alim ataupun fahim. Kita tak masuk level faqih. Contoh, bila sekadar alim, dia cuma tahu hukum meninggalkan sembahyang itu dosa. Dan sembahyang hukum dia wajib. Sembahyang fardu, 5 waktu wajib. Ni Ramadan tak sampai Ramadan sampai Ramadan kan. Maka bermulalah episod yang pasti kita pilih setengah bulan. Dia akan mulalah belum duduk. Gastrik. Itu yang tak kira ibu mengandung dia. Mentang-mentang lah ada kelonggaran, belum tak saja. Jadi kenapa jadi macam itu? Sebab kita hanya sekadar alim, sekadar tahu saja. Kita tak faham dalam pengetahuan kita tu, kita tak faham akibat dia, bagaimana dia punya kesan dia bila mana kita lawan apa yang Allah katakan. Kita tahu mengingatkan sembahyang haram, tapi ramai juga yang tinggal melewat-lewatkan sembahyang pun kita tahu. Kita tahu yang ibadah ni Allah yang punya. Bila Allah suruh kita buat ibadah, bukan buat macam yang kita nak, buat macam yang Allah nak. Betul tak? Contoh dalam bab sembahyang, Allah suruh sembahyang awal waktu, paling cepat yang kita boleh buat. Tapi kita masih dengar-dengarkan sembahyang tu. Betul tak? Allah kata dalam bab sedekah, bagi yang kita sayang, bukan bagi yang kita tak mau. Kita masih juga bagi yang kita tak mau. Bukan kita bagi yang kita sayang. Ada majlis kumpul baju-baju untuk bencana orang kena bagi. Kita bagi baju yang kita sayang ke baju yang kita tak mahu lah. Itu yang bila kadang-kadang tu jumpa sepeda koyak. Sungguh kita sungguh ni, kita betul ni. Sebab kadang masa terlibat dengan program-program itu, kadang-kadang tengok tak faham nanti. Ini kain buruk yang bagi buat apa? Bagi betul bangga lah tu. Alhamdulillah lah satu almari juga ukui bagi. Sebenarnya dia buang sampah yang dia tak mahu. Jadi kita buat atas sebab Allah kata tak atas sebab. Jadi itu yang membezakan antara alim, fahim ataupun faqih. Jadi bila Allah sayang kat kita, Allah bagi faqih. Faqih maksudnya kita tahu satu-satu hukum, kita tahu satu-satu bentuk syariat yang Allah bagi. Kita tak sanggup nak lawan, tak sanggup nak tinggal. Kita akan usaha buat sehabis baik untuk dapat macam mana yang Allah nak. Dalam kepala kita ni tak ada benda yang kita fikir yang melainkan daripada Allah. Itu sebabnya. Dan nak dapat kefaqihan, tak ada cara lain melainkan dengan cara kita mengimarah dan majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis yang mengingatkan kita tentang agama, tentang Allah. Itu dia punya syarat dapat faqih. Tak ada orang bangun tidur jadi alim, jadi faqih, tak ada. Dia tidur semalam bangun-bangun, saya pagi tadi ada mimpi. Apa dia mimpi pun? Sebenarnya selama ni kita semalam 5 waktu tu tak berapa nak kenal
syariat baru pun dah dapat sembahyang satu waktu kan. Itu pun sekali takbir rukuk tak ada. Itu yang jadi macam satu cerita orang sunat. Satu asrama hidup satu bilik asrama. Seorang tu bangun sembahyang subuh, nak sembahyang tu pula dia kena sembahyang setilang pasal bilik kecil. Dia duduk bilik kecil, dia tak muat nak sembahyang bawah. Dia kawan dia buat bilik sembahyang mana tak ganti. Elok dia kat takbir, ya Allah Akbar, kawan dia lagi orang pakai pegang kaki kan. Heran dia, bahal dia kan. Habis sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama tu, elok bagi salam pertama, kawan tarik kulit tangan. Lagi heran dia. Dia pun tanya balik, kau pegang aku dan sembahyang subuh, kau tak sembahyang subuh kan? Kan bila wakil kat hak tadi. Jadi kita sebab tu lah tak ada kefakihan, tak ngaji. Tapi bila kita sebut tentang mengaji pun sama juga. Jangan jadi macam satu kes, satu cerita. Seorang budak lelaki dia ambil uduk sampai 3 kali ulang. Tok Guru dia heran tengok budak ni pun kena habis sekali, habis ambil uduk, ambil lagi sekali. Ingatkan was-was ke apa? Ambil tengok dah habis kali kedua, ambil lagi kali 3. Oh, ni tak ada jadi bukan ni budak ni heran. Ustaz dia pun tanya, ni mat hang ambil uduk ni 3 kali macam apa? Dia pun tengok muka ustaz. Ayo semua. Ustaz. Cek kira kau tahu. Ustaz ni nama dia ustaz. Tapi tak faham. Saya ambil uduk 3 kali bersebab ustaz. Bukan saja-saja. Pasal apa? Hang was-was ke apa? Tegur dia. Tak. Pak dia ustaz. Orang tak bagi kau. Mana dia? Tegur dia. Ni hang cerita aku. Pasal apa ambil uduk sampai 3 kali? Dia berdoa. Ustaz, saya ambil uduk 3 kali ni bersebab ustaz. Sebab kalau pakai satu ada lagi 2 sekali. Kena sampai kedua. Pasal apa tu? Ngaji lah tapi tak faham, tak dapat fakir. Jadi sebab itu syarat utama nak dapat fakir mesti melalui pengajian. Dan bila dah mengaji belum tentu kita dapat fakir tu, melainkan kalau Allah yang bagi. Jadi sebab itu jangan heran. Jadi rajin pergi mengaji tapi tengok ramai macam tu ke. Kan? Jadi nampak mengaji bukan main, setiap kali mengajian mesti ada rupa dia. Tapi mulut ya Allah mengalahkan puaka. Jadi nampak macam ni tapi rokok tak tinggal. Contoh. Siapa nak terasa ambil lah. Tapi tak apa, jangan risau. Saya memang tak tahu siapa risau rokok, siapa risau. Tapi gerak hati tu ada. Sebab apa? Sebab orang risau rokok ni dia ada punya gaya di sini. Dia ada gaya di sini. Dia tak ada sorok kan. Jangan berbulu dengan konser. Jadi pasal apa jadi begitu tu? Sebab tu kefahaman. Jadi sebab tu Nabi Musa AS di zaman Allah SWT dia nak menghadap Fir'aun, nak jumpa dengan Fir'aun. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Musa? Dia tak minta kepada Allah untuk bagi kefasihan dalam bercakap. Dia tak minta ya Allah fasihkan di tangan budak. Dan dia tak minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah Fir'aun ni tak mampu berhujah dengan aku. Dia tak minta. Tapi apa yang Nabi Musa AS minta kepada Fir'aun? Dia minta kepada Allah ketika mana nak menghadap Fir'aun. Dia kata, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhan aku, lapangkan hati aku. Dia tak minta pun, ya Allah ya Tuhan aku, lancarkanlah lisanku. Dia tak minta. Yang dia minta, Rabbi syrah li sadri. Isyrah sadri. Ya Allah, lapangkanlah hati aku. Tenangkan hati aku. Lapangkan hati. Wa yassir li amri. Dan permudahkanlah urusan aku. Kenapa Nabi Musa minta itu? Sebab kunci kebahagiaan dalam hidup kita, kunci kenapangan dalam setiap urusan hidup kita ni duduk pada lapang hati. Ya, duduk pada lapang hati. Dan nak dapat lapang hati ini pun wajah Allah bukan wajah kita. Pasal itu lepas sembahyang jangan tinggal doa ni kata. Apabila doa dia
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau balikkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah mana kau bagi pada kami petunjuk. Sebab tuan-tuan, kita kena ingat, macam hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, balik nanti confirm saya berani jamin semua bersemangat nak buat baik, berkobar-kobar. Tambah pula kalau dengar pula tentang fadilat puasa kan, tajuk hari ni kan persiapan nak menuju Ramadan kan, persiapan bagi menghadapi Ramadan. Semangat kami ni, aku nak make sure satu Ramadan kali ni aku nak buat yang paling baik. Semangat ni hari ni kan, masuk esok ya, sampai hari yang dinanti-nanti kan, tak boleh ada rezeki jumpa Ramadan tahun depan kan. Sebab apa? Kita lupa minta supaya Allah tetapkan hati kita. Tapi qulubana ya Allah, tetapkan hati kami ya. Sebab hidup dalam hidup dan dunia ni memang suka ataupun tak suka, kita kena sentiasa ingat yang menjaga hidup kita, menjaga urusan hati kita, semua Allah lakukan. Hari ni kita jumpa Allah kita, Allah punya raja, bukan kita punya raja. Nampak macam kita, tapi hakikatnya bukan. Sebab kena sedar satu benda, sebagai hamba, syarat menjadi hamba yang baik ni ialah dia tak mempunyai kehendak. Hamba yang disayangi oleh Tuhan dia adalah hamba yang tidak mempunyai kehendak selain daripada kehendak Tuhan. Dia nak dalam hidup dia apa yang Tuhan dia nak, yang tu dia nak. Itu hamba yang baik. Betul tak? Kalau kita bukan ada hamba pun, orang gaji je lah. Kita ada orang gaji, ataupun kita orang gaji susah faham kan. Kita kat tempat kerja je kan, kita bos, kita ada anak buah, ada pekerja buah. Pekerja yang baik ni selalunya pekerja yang lawan cakap bos kan, dengan cakap bos. Dengan cakap bos, mana ada pekerja terbaik setiap bulan kan. The best employee bulan ni siapa dia? Hak yang rajin lawan cakap bos. Tiba-tiba kan, bos suka je ni tu. Siapa yang rajin voting, yang tu ada kan. Dia kalau bagi kerja tak pernah siap, yang tu lah dia dapat yang terbaik dia. Yang rajin nak kata tu yang dapat paling baik. Padahal walhal itu baru dalam bab kerja tu kan, bukan dalam bab hamba hari itu. Kerja ni maksudnya kita dibayar untuk kerja yang kita buat. Itu amanah diri kita. Maksudnya kalau kita tak buat, besok nak tanggungjawab ke akhirat kita sendiri tu. Tapi dalam pada kita buat dengan elok, orang masih lagi beri perhargaan atas sebab kita buat kerja kita dengan baik. Hak buat kerja tak baik tu esok ke akhirat, jawablah sendiri. Time kerja tengok Facebook, contoh kan. Sekarang Facebook dulu ni, kalau kata dekat office ni, Facebook pasal tu smartphone tak ada, tengok kat PC. So ramai nak hackers tak tahu dah. Dia buat macam dia tutup habis main wall kan, boleh buka Facebook. Bos main tutup kan, macam tak ada apa. Saya tahu lah kawan-kawan ramai yang kata kan, tanya hang online je lah, tengoklah hackers siap besok kat akhirat esok hang pula kena hackers kan. Jadi sekarang ni dah tak ada itu dah. Pasal apa? Smartphone masing-masing, internet sendiri dah tak layan dah. Office punya wifi, mereka hati ni yang terdekat ni berkira setiap dia punya megabyte tu orang berkira ke main. Ada seorang kawan saya, dia kalau call tak pernah telefon biasa, kadang sakit hati sekejap kan. Kalau call tu WhatsApp call kan, hello, tunggu 5 second baru sampai. Hello, Assalamualaikum, apa? Tunggu dah macam orang gila ke kat depan. Dia put, bila tanya kan, awak tak tahu biasa. Sekarang ni kan semua pakai internet. Dia kata, jimat lah. Dia kata, hang tak telefon aku call balik. Call balik kan, sakit hati kan, berkira kan. Jadi sekarang dah macam tu lah. Jadi amanah tu lagi, dugaan dalam pada nak pegang amanah tu lagi besar, lagi besar. Jadi atas sebab tu kita kena selalu minta Allah, ya Allah tolong aku lah. Kalau kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kena ingat satu benda. Berapa ramai kawan kita atas dunia ni, berapa ramai kenalan kita atas dunia ni, berapa ramai orang sayang kita macam mana atas dunia ni, masuk kubur sama. Ingat satu benda, masuk kubur seorang-seorang. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ketika mana
peristiwa Isra Mi'raj kan. Kita sikit lagi Isra Mi'raj kan, pasal itu asalnya ikut pokok Isra Mi'raj. Dalam kali bergabung macam mana kalau tak ada yang jadi hari ni tu. Belah hari ni dah dekat Ramadan, persediaan menghadapi Ramadan. Asal-asalnya kalau kata lewat sikit lagi, mungkin tajuk dia jadi bagaimana nak menghadapi Ramadan. Ada tak ada persediaan lah, pasal dah masuk Ramadan. Baik, lawak tu lah. Jadi Allah SWT peristiwa Isra Mi'raj, Allah tanya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tanya, ya Muhammad, man anta? Allah kata, wahai Muhammad, kami siapa? Siapa? Apa Nabi Muhammad SAW jawab? Ana abduka wa buniyati. Aku ni hamba engkau dan anak yatim. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang dipanggil sebagai Habibullah. Dan kita kena tahu antara asbab Nabi Adam alaihissalam mendapat pengampunan daripada Allah SWT adalah sebab dipetik nama Muhammad SAW. Bayangkan 40 hari Nabi Adam sujud, tak bangun-bangun, minta Allah terima taubat, Allah tak terima langsung. Tiba-tiba hari ke-40, nak masuk hari 41, Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk teringat balik bawah arasy dulu ada nama Allah, ada nama Muhammad. Padahal masa itu Nabi Muhammad tak wujud lagi. Diciptakan Adam alaihissalam dulu ni. Jadi terus kita kena tahu kenapa kita umat Muhammad SAW walaupun umat paling akhir, tapi yang paling awal masuk surga. Walaupun hak paling malas buat ibadah kita ni umat yang paling malas buat ibadah, yang paling teruk sekali dalam bab yang macam-macam lah. Bayangkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW dulu, kalau tak bertaubat, contoh umat Nabi Musa AS contohnya, nak taubat kena panjat gunung. Panjat gunung tinggi, gunung tu syaratnya mesti batu semua. Dan dia kena terjun sampai bawah sampai mati. Kalau tak mati, panjat balik, terjun lagi sekali, baru terima taubat tu. Susah lah nak taubat. Sebab tu berapa ribu tahun Nabi-Nabi dulu berdakwah, yang ikut jangan tengok tengok sebab beratnya syariat pada masa tu. Dan Nabi Nabi apa? Yang masa Nabi turun daripada tu yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Nabi apa? Yang minta suruh Nabi naik pergi minta kurang lagi 500. Nabi apa? Saya tanya. Sebab Nabi Musa suruh naik? Tahu tak sebab? Nabi Musa kata, Nabi naik pasal umat yang memang tak tahan. Betul kata sebab tak sebab Nabi Musa suruh Nabi Muhammad SAW ulang turun tu sebab naik. Dia mencari alasan suruh naik pasal kita kata kita tak tahan. Sebenarnya dia tak heran pun kita. Yang dia minta suruh naik tu sebab apa? Sebab bayangkan Nabi Musa masa hidup dia boleh cakap dengan Allah, ya, tapi dia tak pernah tengok zat Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tengok zat Allah direct. Jadi bila tengok zat Allah, nur daripada zat Allah tu melekat kat wajah Nabi SAW. Jadi bila Nabi turun jumpa Nabi Musa masa seronok tengok nur tu. Jadi dia nak tengok lagi, ambil lah tak lagi. Jadi Nabi tu naik lagi, turun, nampak lagi tu pasal seronok tak puas, nak tengok lagi seronok. Yang tu yang pasal bila tinggal dah 5 pun tak boleh, akan naik lagi. Percayalah kalau Nabi naik lagi kali yang kelima tu kan, tinggal 5 tu naik, dah telah kurang kosong, akan Nabi naik, minta jangan ada syariat. So confirm ada lagi benar. Pasal nak tengok nur tu, nur zat Allah yang dekat kat wajah Nabi SAW. Itu cintanya Rasul pada Allah SWT. Jadi Allah SWT. Jadi itu antara sebab kenapa kita umat Muhammad SAW dapat kelebihan yang macam tu. Sebabnya tu Nabi Muhammad SAW dia punya kasihnya Allah pada dia tu bukan biasa-biasa. Jadi bila Allah tanya kepada Nabi Muhammad, "Man anta ya Muhammad?" "Ana abduka wa ibnu yatim." Aku ni hamba kau dan aku ni cuma anak yatim. Maksudnya tak rasa dia special. Nabi tak rasa Nabi dia special. Dan Allah tanya kepada Nabi Ibrahim AS, "Ya Ibrahim, man anta?" Nabi Ibrahim menjawab balik, "Ana khaliluka." Aku ni kekasih kau ya Allah. Aku ni kekasih kau. Khalil ni maksudnya dia lebih daripada sahabat.
Kali ini dia ibarat kasih sayang abang dan adik. Itu kali empat dunia rapat ini sahabat ni gaduh-gaduh ni dia balik tak keluar dia macam mana sayang dalam hati dia tak ada. Cumanya sombong dia tak sombong lah, ego masing-masing nak ngaku sayang atau belak tu kan. Kali tu kalau Halim kasih sayang muak pendatang. Halim punya sayang sebab tu Allah bersifat dengan Halim. Dia Hanan kan kita baca dia Hanan kan. Tuhan yang maha mengasihi sayang. Jadi kasihnya Allah pada makhluk ni macam muak sayang anak, bahkan lebih lagi Tuhan ni. Betul kalau anak-anak kita letak nama Hanan, selalunya dia tidak sebut sikit. Selalunya. Tapi kalau letak nama Imran, meskipun jadi kasar sikit, besar Imran maksudnya dua umat. Satu umat pun dah kasar. Kalau dua umat macam mana? Lagi betul lah. Dia faham? Itu bahasa. Jadi Allah tanya Nabi Ibrahim jawab itu. Kan? Ana khaliluka. Allah tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, mana anta? Ana abduka wa abdu yatim. Aku ni hamba kau, aku ni semua anak yatim. Jadi masa tu baru Allah jawab tadi, anta habibullah. Kau ni kekasih Allah. Jadi Allah SWT Muhammad. Kenapa Nabi SAW dia merasakan yang dia cuma hamba Allah, dan dia cuma merasakan dia cuma anak yatim? Sebab Nabi nak ingatkan kepada kita, itulah hakikat penciptaan diri kita sebenarnya. Kita dilahirkan dalam dunia dalam keadaan tak punya apa-apa. Yang menghubungkan kita antara satu sama lain, sama ada hidup atau dunia pun tak lebih daripada sekadar perasaan sahaja. Betul? Pertanyaan darah Ustaz, ialah pertanyaan darah cuma tidur. Siapa kat sini darah dia kalori? Semua kali ni. Jadi yang menghubungkan kita satu sama lain apa dia? Perasaan, rasa sayang, fitrah yang Allah bagi pada kita untuk rasa kasih dan sayang. Jadi atas sebab tu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsi. Kalau tu Nabi SAW cuba tengok tadi. Nabi sebut apa? Nabi kata tidak beriman daripada kalangan kamu ni hatta yuhibbu akhihi, sehingga dikasih kepada saudara dia min nafsi, lebih daripada diri dia. Bayangkan, boleh kita buat itu? Sayang kat kawan lebih daripada diri kita sendiri. Dalam duit tinggal RM10 kan, tapi kita dah makan lah, kan? Kita minum motor, lesi kan, ada beda RM10, beda nak simpan besok apa lagi. Tiba kawan yang minta amat, pinjam RM10 tau. Agak-agak kita bagi RM10. Dah jawab lah, minta 10 dah. Lagi kan. Tapi bila orang tu minta, apa takut esok gaji tak besok, orang minta esok gaji pun dah masuk, ada lebih boleh aku bagi. Tak bagi kan. RM10 dengar lah macam RM10 lah, okey lah, dengar macam okey, dengar macam boleh bagi. Pasal apa? Sebab duit tengah ada. Bayangkan itu je satu-satu harta yang memang ada. Dalam bank simpanan memang tak ada langsung. Agak tak bagi kan. Kita ada kereta, kawan yang minta pinjam, kereta tu memang tak pakai, pergi kerja kayu basikal kan, menjimatkan ekonomi sana. Sekarang ni kecoh pula kan, trend naik basikal, ustaz-ustaz pun kayu basikal. Saya pun jari-jari nak terjebak, tapi tanya ada hantar sebelah tu, boleh banyak 2 kali kan. Lawak ada kan, nak terjebak lah. Tapi dia fikir-fikir kalau aku beli basikal RM2,000 ni, dia buat beli lagi tak payah kan. Jadi semua berkat naik basikal ni. Pasal apa? Menjaga kesihatan. Bukan memang ayat kan. Betul ke jaga kesihatan naik basikal? Dua juga. Itu hanya asbab mencari alasan nak naik basikal. Nak sihat tak mesti dengan basikal. Macam-macam cara. Yang kita nak sihat ni macam-macam. Jalan kaki pun boleh. Awak jalan kaki buat apa? Dia satu kena naik basikal, baru dia fit lain. Nampak hang naik basikal sebab tu kan? Bukan sebab tak sihat kan? Naik basikal dengan jalan kaki, mana lebih baik? Awak jawab jalan kaki kan? Jadi kalau nak naik tak payah, tak salah kan?
Cuma jangan kita nak jatuh hukum kata hang kalau nak sihat kena naik basikal. Sebab saya jumpa orang gitu. Ustaz kena jaga kesihatan. Ustaz nama tu ceramah makan depan kuliah saya. Memang semua pun. Habis ceramah makan. Tak makan jadi kan? Susah nak maintain badan. Besok kalau aku gemuk masuk, ramai kata kan Ustaz dulu, saya ni dulu masa dalam Isro dulu tak ada dah besar sangat, tapi sikit-sikit daripada ni kan? Dan kalau jumpa orang ni, Ustaz awak dalam tengok dalam Isro dulu hari kan, melodok ni nampak macam tebul sikit. Nak jawab apa? Apa jamu makan? Sebab lagi ni berikut kalau jamu nasi lemak aku dua. Jadi kenapa Nabi SAW dia rasa macam tu? Sebab Nabi sedar hakikat akhirnya kita akan kesusahan. Duduk kampung kita seorang-seorang ya. Hak yang sayang kat kita atas dunia ni pun dia punya rayau nangis dia bukan sepanjang hidup dia. Cukup 2 minggu settle. Tidak? Paling lama 2 minggu kan? Paling lama. Ada yang tak riau pun dah. Buat jalan fitrah manusia. Siap bagi dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa kata kita mahu menghalang takdir Allah. Settle tak ada. Dah mati tak nak dah raya tak buat. Ya. Kita orang Melayu je hati lagi yang macam tu dengan orang ni. Sedih. Tak ada rasa pula nak masak. Tolong ikan masih tinggal aku. Kan? Ini macam tu. Tapi kalau tengok dekat belah Allah sama dia bercerita kat saya. Ada seorang haji dulu dia asraf. Dia nak Sudan dia kata. Mayat ni potong-potong kan bubuh dalam imam. Bukan potong sebab bunuh orang dah mati. Nak angkut kereta tak ada kenderaan. Dia pun potong. Potong-potong bubuh dalam kotak. Lepas tu pergi tanam. Bila ya? Siapa tu? Abang saya dia. Kita orang Melayu je riau lagi. Apa-apa kalau orang Indonesia lah. Contoh hati seorang Indonesia yang kena hati. Kerja-kerja buat bangunan ni. Siap tulis kan. Hidup, jangan dia hidup sekali, mati pun sekali. Dia kata, jadi kalau mati lah dia. Naik sampai tinggi bangunan, tak pakai safety kan. Kawan saya tu kata safety officer. Dia kata, jangan pergi. Dia kata, wah hati ni. So pakai hati tak mau. Kan kalau jatuh mati, dia nak jawab kan. Dia dekat kan, mati dia kata faham? Jadi nak cerita di sini, kenapa kita kena buat banyak sangat amalan untuk hidup kita. Kenapa kita kena letakkan Allah sebagai matlamat dalam hidup kita? Sebabnya akhirnya yang bertanggungjawab dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan kisah mulut orang. Kita nak wakaf rumah, tiba adik-adik bukan cucuk kata tak payah halal. Nabi pun tak suruh bagi sampai kita tak ada apa. Mulut orang. Kalau kita bodoh, ingat kata dia. Faham? Pasal pun Tok Guru alim ulama, dia tak pernah ada harta, tak pernah merasakan diri dia ada harta. Arwah Bapa Haji Saleh, dia buat pondok dekat Sil. Tanah dia sendiri tu dia buat tu. Dan dia wakafkan tanah tu untuk kegunaan agama. Dan amanah tu dipegang oleh anak anak dia. Tapi tanah tu bukan hak milik keluarga lagi dah, adalah hak milik wakaf. Kenapa dia tak pernah tunjuk? Dia kata apa? Sebab nanti aku nak tinggal kat semua ni. Jadi baik aku wakaf, aku tumpang itu sudah dia. Manfaatkan tempat ni dengan kebaikan. Perempuan tu jadi sahabu kat akhirat. Tengok dari pondok Bapa Haji Saleh. Cantik dia macam mana. Apa ramai orang pergi ngaji. Baikkan pondok Bapa Haji Saleh duduk dalam hutan apa. Setiap hari Jumaat kalau tuan-tuan pergi, setiap kuliah hari Jumaat kalau tua tu, sebelum Jumaat tu, lagi nak masuk parking pun tak boleh. Tak apa, apa yang kan macam tu. Saya dah set timing. Jadi kenapa Tok Guru dulu macam tu? Sebab dia pun sedar tentang hakikat hidup. Dan dia kena agak-agak lah bayangkan tanah dia punya besar. Pondok Bapa Saleh tu punya besar, berapa ekar tu kan. Bila dia wakafkan macam tu, agak-agak orang tak kata kat dia, hang dah ada yang ni dia, betul hang nak wakaf pula, nak buat pula. Esok kalau orang yang wakafkan ambil kes hang tak ada boleh. Tapi kenapa dia buat juga? Sebab dia tahu yang nak menanggung diri dekat akhirat dia. Masuk dalam kubur yang nak menjawab dengan malaikat dia. Tok Imam yang baca talqin tu pun tak tolong jawab.
Wahai si fulan bin si fulan, sekiranya datang dua orang malaikat bertanya datang kepada kamu, maka janganlah kamu puasa turun dan janganlah kamu puasa getah. Bukan main nasihat orang, cuba letak tu imam pada dalam diam dulu. Agak-agak dia berani tak cakap betul ni. Tapi macam mana kamu jawab kan? Dia cakap lah, janganlah kamu puasa takut dan getah. Jawablah soalan-soalan dengan tenang. Kamu main. Itu yang ada satu contoh, seorang lelaki ini kaya. Jadi bila dia kaya, orang kaya ni selalunya lah common bagi orang kaya tu dia sibuk. Sibuk. Bila sibuk ni dia tak sempat dengan ibadah. Sibuk kumpul harta, sebab syarat nanti kaya kena ikut. Itu syarat kan? Ya, siapa saya tak setuju? Ustaz, saya tak setuju. Syarat kaya dia mesti kena pemurah. Siapa dekat? Tak setuju. Itu kau cakap based on agama, tapi kena faham. Maksud kaya dari segi agama bukan bertambah harta, bertambah keberkatan. Sebab tu Siti Khadijah masa sebelum Islam, kekayaan dia 2/3 kota Mekah dia punya. Sebab tu orang tak mahu usik Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah punya kaya kota Mekah 2/3 dia punya kan. Tapi tengok ketika mana dia wafat, nak kapal mayat pun tak ada kain. Pemurah ada Siti Khadijah. Makin kaya kan makin miskin. Tu kan syarat dia itu. Jadi orang kata satu balas 700 dia bila 700 tu bukan balas dalam bentuk 700 ringgit. Sedekah RM1 dapat balik 700 esok. Masuk RM1 esok kat kawan ada 700. Clear dia kan. Bukan macam tu. Masuk 700 yang Allah balas bagi tadi tu dalam bentuk benda lain, rezeki yang lain, lapangan masa, kesihatan tubuh badan. Bayangkan berapa ramai orang kaya sakit. Ya. Kaya ni nak makan tu tak boleh, ni tak boleh. Kita tak tahu orang kaya sibuk setiap minggu. Orang kaya makan tak boleh go out. Makan je go out. Tu belum kira hak goal ni. Jadi kalau ada siapa-siapa ada gout kan, sakit safeties kan, darah tinggi macam mana kan, sakit boleh try ada satu mesin untuk sewa, mesin terapi. Bioelektrik. Cakap banyak tak mau try dulu. Kalau cakap pun tak guna. Ayah saya ikut hari ni itu bulan 2 kan, bulan 2 tahun lepas kena acute stroke. Acute stroke ni kata tak boleh sembuh, doktor kata tak boleh buat apa, acute stroke ni dia hilang ingatan semua lah. Baca tu tak boleh. Jadi doktor kata tak boleh buat apa lah. Tapi alhamdulillah rezeki Allah tak boleh kan, jumpa mesin bioelektrik, biowave pakai dalam masa bulan 6 bulan 3 bulan. Masa 3 bulan dia dah makin sembuh dan sekarang alhamdulillah dah sihat. Sebab ayah saya dulu dia kerja dekat paper medicine, sekarang dia tahu kan, dia bagi dia HR situ dulu. Jadi kalau ayah saya kalau pergi hospital dulu orang makan lari, dia lari post mic dia kan. Jadi bila dia sakit tu semua hilang, tak cakap tak kira apa tak kira. Jadi rezeki Allah tak bagi sihat balik situ. Jadi kalau lagi saya boleh tanya, kita bagi test free hari ni. Hari lain kalau nak bagi test akademi bayar setengah jam 50. Sejam 30. Sejam 50. Saya pasal selalu saya bagi orang happy. Jadi ada ingat sejam 50 ringgit. Kalau sebelum bagi kat rumah boleh. Kalau payah sangat, payah Ustaz bayar sejam 50 bayar beli sedikit boleh rumah. Saya sendiri 2 biji mesti kat rumah. Mak saya 3 biji. Kalau saya boleh beli 2 biji, takkan tuan tak ada beli 10 biji. Malu buat saya. Baik, dua. Baik. Jadi Allah SWT tak mana tadi. Tak nak pergi kan? Go out. Ayo. Jadi kaya pun tak guna, betul tak? Jadi yang Allah balas balik tu dengan bentuk keberkatan. Itu lain. Itu yang ada orang bawa mereka punya laju tak pernah merasakan. Lain buat. Saya salah seorang. Dulu bila buat bisnes kan, bukan full time mengajar kan, kita fikir duit lah dulu. Duit saya nak cerita kaya sangat tu dah lah, tapi mewah. Mewah. Time ada duit, dia punya doli tu, ya Allah tak ingat dunia. Hari ni dah habis dah 8,000, besok ni habis lagi 5,000. Dia buat tak? Dulu zaman dulu niaga, niaga
kan? Habis kan cari model baru, buat balik kan? Jadi mewah, tapi masa tu fikir duit dalam kepala ni duit masa tu. Dan masa tu duit habis kat mana tau? Habis kat Saman, habis kat kereta besar, habis kat macam-macam lah. Kereta bukan kereta lama, kereta baru, tapi jangan nampak. Lepas tu bayaran tu tunggak pun jangan serta ada juga. Duit banyak tu tak cukup, semua tak cukup. Boleh cek balik boleh keberkatan. Jadi macam mana nak berkat? Wakafkan itu buat agama. Dan sejak daripada buat macam tu kan, buat macam tu alhamdulillah bawa kereta tak ada dah makin slow kan. Kalau dulu paling laju 1.7 pasal kereta kecil, dah paling laju 2.20 kan. Sama tak sampai pun. Bila nak renew road tax pun tengok Saman nanti tak ada. Siapa punya kerja? Bukan maksud kita duduk daripada Saman, tak. Benda salah lah kan. Tapi laju bersebab. Tuan-tuan kalau tak ada sebab jangan pandai-pandai laju. Saya pun kalau tak rushing saya relax kan. Relax lebih kurang kena 1.4 itulah. Pasal masak. Saya kalau laju tu maksudnya memang nak berikan kuliah kan. Macam hari ni memang nak kena laju. Pasal dia lagi ada tempat lain malam kan ada syadab pula kan. Jadi Allah bersama-sama. Itu yang kita cerita tadi tu tentang keberkatan. Jadi yang Allah balas balik tu, kan, balas balik tu bukan dalam bentuk yang kita nak, tapi bentuk yang Allah nak, iaitu kemudahan dalam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, hidup atas dunia ni kita jangan cerita tentang apa yang kita nak, cerita tentang apa yang Allah nak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, jagalah Allah. Nescaya Allah akan jaga kamu. Faham? Sebab yang pegang segala urusan hidup dari dunia bukan kita kan? Allah bukan. Nampak macam kita, tapi bukan kita. Allah. Lepas tu jangan heran kalau kita tengok ada orang hidup dia gaji tak besar mana. Tapi anak ramai, tapi tak pernah nampak tak cukup. Kita ni anak 2 orang, 3 orang, gaji sebulan dia tahan 15,000. Tapi tak cukup banyak. Nak nampak dia punya tak cukup tu kan bila tabung lalu depan anak. Tabung lalu je pula cari duit cik. Saya pernah sekali ada makcik dia bagi buat saya, Ustaz, tak maaf Ustaz. Ustaz pun, makcik, saya tadi salah masuk duit dalam tabung Ustaz. Saya sebenarnya ikhlas dekat RM1 tapi dia masuk RM50. Boleh tak saya nak minta lagi RM49? Jadi bersama jadi dia cerita betul, saya tahu bukan kita tipu lah, dan ada satu orang saya jumpa makcik naik kancil dia tu pula kalau tengok tu gaya tu memang nampak uzur. Nampak uzur kancil mana nampak macam lampu ni. Betul kan? Tu tak kira cat keluar tu kan, cat keluar lampu kuning kan, lampu pelik saya ingat sebelah. Tapi bila dia sumbang untuk akademi saya tu, dia bagi apa? Bagi rantai mah. Nilai-nilai rantai tu tak banyak pun dalam, lebih kurang 9,000. Macam semua kau bagi ni. Tak apa lah Ustaz, ni lah saham saya tu akhirat. Faham? Itu yang sebut keberkatan. Jadi bukan cerita tentang banyak atau sikit, tapi berapa banyak yang dapat dimanfaatkan. Jadi kita nak menghadapi Ramadan, apa persediaan yang patut kita buat? Para sahabat Nabi SAW dulu bila mana nak sambut Ramadan, persediaan yang dibuat adalah 6 bulan sebelum. Kita hanya beberapa hari nak sambut Ramadan. Sampai ada 19 hari. Dia memang kalau sebelum Ramadan dan setelah Ramadan memang banyak. Tambah orang buat. Dia memang ingat kadang barang riba ni. Tapi percaya lepas Muharram pokok tak ingat. Kalau raya pun ingat, raya ingat dia kira. Dia tambah 2, 3 sampai 30. Dia punya baju dia tanya lah kan. Baju sekarang dah start dia kan, boleh tak baju? Dia, beli siap kan? Jangan pelitong lah. Sama kan? Baju dah siap, sebab beli dia siap senang kan? Beli bulan puasa mahal. Sungguh memang betul. Baju yang sama kan, harga yang berbeza. Bukanlah terima baru. Baik.
Itu Allah SWT. Persediaan yang para sahabat buat tu 6 bulan sebelum, 6 bulan. Sebab apa? Kerana mereka biasa menanti-nantikan ketibaan bulan Ramadan. Sebab tu ada satu kisah seorang budak ni dulu hamba kepada Sayyidina Hasan. Jadi satu hari Sayyidina Hasan hentak hamba ni pindah kepada keluarga lain. Dia hadiahkan budak ni kepada satu keluarga lain, duduk di tempat lain. Bila dia pergi situ, budak hamba ni dia kata apa tau? Dia minta balik, ya Hasan, Tuan Hasan, tolonglah balikkan aku kepada kau dia. Sebab apa? Kau hantar aku di dekat satu keluarga yang memang tak semayang melainkan pada semayang yang fardu, dan tak puasa melainkan pada puasa yang fardu dia. Punya teruknya perangai mereka ni. Puasa hak wajib, buat semayang pun hak wajib kan. Hak lain-lain tak buat. Tak macam golongan para sahabat. Para sahabat dulu dia punya puasa ni, sebab apa? Ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Sebab kalau tak ada hari-hari yang diharamkan berpuasa, confirm dia boleh tak buat puasa. Sebab tu ahli salaf, ulama salaf, dia boleh keluar perkataan dia daripada mulut dia. Kami tak wajib solat lagi lah dia. Bila dah sampai maqam kami, level kami ni dah tak diwajibkan solat, tak ditaklif, tak wajib ditaklifkan kepada solat dia. Sebab apa dia boleh sebut ini tuan? Bukan maksud dia tak semayang. Maksudnya dia tetap akan semayang walaupun Allah tak wajibkan dia solat. Kita hari ni cuba kalau kita kata dan tiba-tiba dengar pengumuman, kan, keluar dekat TV, saya dengan ini mengumumkan bahawasanya mulai pada hari ini solat fardu ditangguhkan sehingga masa yang akan dimakmurkan. Agak-agak masjid ada orang dia, agak-agak dah. Itu yang saya cerita tadi tu. Nak mula je Ramadan, maka bermula episod plastik hitam, case free, period tak habis-habis. Sepanjang bulan period saja. Bukan orang perempuan yang period, laki-laki pun period. Itu masalah. Mat awak tak puasa ni, bulan. Laki-laki kot mana dulu awak tak tahu. Agak-agak dia nak pakai puasa tak dia. Tak sungguh kan? Sebab apa jadi gitu? Sebab kita sentiasa mencari alasan, mencari sebab untuk tak mau buat ibadah. Itulah perangai Bani Israel dulu. Bani Israel punya perangai. Sebab tu dalam agama kita tak digalakkan untuk banyak tanya. Banyak tanya untuk faham lain, banyak tanya untuk tak mau buat lain. Ustaz, ada tak cara yang kami boleh buat supaya sembahyang yang kita buat tak rasa berat sangat? Macam mana cara nak dapat khusyuk Ustaz dalam sembahyang tu dia? Jadi Ustaz tu bagilah apa kaedah-kaedah macam mana nak dapat khusyuk dalam solat. Yang pertamanya fahamkan tentang makna bacaan, kan? Tapi Ustaz nak faham makna bacaan susah Ustaz, dia bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu saya senang lah nak faham Ustaz. Jadi boleh tak kalau saya bacaan makna tu saya ambil sikit-sikit, lihat sikit-sikit dia. Yang contoh macam Bismillah, kan, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu tak kuala dia kata sikit-sikit dia, boleh tak macam tu, boleh tak? Nampak tak tu? Dalam pada dia tanya tadi tu pun nak senang lagi tu. Bukan tanya sebab nak buat, tanya sebab nak membuat. Tu bangai tak? Kan? Kalau orang perempuan contoh pula buat tudung, kan? Buat tudung. Ustaz, kalau saya nak pakai tudung, boleh tak kalau saya nak pakai tudung color-color sikit, bagi nampak colourful, kalau dia rainbow color. Dia pun doa Inna Allah jamal wa yuhibbul jamal. Dia Ustaz, kan? Allah tu kan suka kepada kecantikan. Allah tu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Jadi salah tak kalau kami orang buat nak cantik-cantik? Bukan kata orang perempuan ni. Saya ni terasa hati pula. Tadi elok dah senyum, rumah dia pun. Saya tak kata kat orang ni. Saya cerita kat tempat lain, kat Malaysia, tapi bukan Kedah. Dan sungguh ni realiti hidup kita yang kita kena terima. Betapa kita ni tak merasakan kita apa. Jadi nak menghadapi Ramadan, apa benda yang paling utama kita kena buat? Yang pertama tuan-tuan, yang kita kena buat untuk menghadapi Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan menjaga kesihatan tubuh badan yang baik. Tak apalah yang tak sembahyang kita, puasa kita,
sedekah kita, pakaian kita, pergaulan kita, itu semuanya kita tak pergi susah. Sebab tuan-tuan kena faham satu benda, Ramadan adalah satu peluang untuk kita menambah baik keadaan rohani kita. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan buat apa yang saya cerita hari ini untuk sambut Ramadan kali ini. Tengok keadaan diri kita lepas hari Ramadan kali ini. InsyaAllah akan ada perubahan. Mesti akan ada perubahan. Kita nak menjadi cantik tak ada masalah, tapi pastikan patuh syariat itu kan. Nak cantik boleh, tak ada masalah kan. Patuh syariat. Itu benda-benda yang sepatutnya kita buat. Nak make up, nak make up muka pun tak ada masalah. Make up tapi pastikan jangan sampai jadi tabarruj. Tabarruj ni macam mana? Apa maksud tabarruj? Apa maksud tabarruj? Berlebih-lebihan. Tidak. Macam mana nak tahu berlebih-lebihan kita? Jangan. Senang nak tahu kita make up tu tabarruj atau tidak, senang. Bila orang tengok kita, dia berasa nak tulis 2 kali. Kita lalu potong sekali. Kan? Itu tabarruj. Kalau lalu sekali, kan? Besok kan? Tapi orang tengok 2 kali, dia ada 2 sebab tau. Ada 2 sebab tau. Satu sebab cantik, kan? Cantik sangat. Satu lagi sebab apa tu? Macam Pontianak tengok. Contoh. Macam ada satu video, saya tengok satu video tu kan, MasterChef kat Indonesia. Masa tu tengah sedih kan, sedih kan. Sebab nak kasih cake ke peserta, semua sedih kan. Kadang-kadang ada seorang perempuan tu, sekali tertarik bulu mata dia keluar. Macam tu tengok. Betul-betul tarik dia sudah. Dia ingat dia sempat cover naik. Rupanya juri semua dah nampak lah. Juri pun gelap. Dan mereka semua pun tengok juga. Bakat hilang sikit tu. Kan. Dengan dia seorang je sambung menangis. Dia sambung menangis. Dia seorang kan. Dia seorang tu. Sedih dia tutup muka kan. Kalau saya pun lah sebab cabut dulu. Jadi betul kan. Jangan jawab. Jadi kalau tak perlu je kan. Maksudnya orang rasa nak tengok 2 kali sebab kita tak. Jadi macam mana cara tak mau pastikan kita ni betul-betul senang kan? Bersederhana. Nak jadi tapi jangan tak semuanya jangan sampai terjadi. Jadi cara yang paling selamat macam mana? Jadi tak macam orang lagi-lagi. Apa yang ada kat muka, itulah yang dia tayang. Ya, cuba tengok orang lagi-lagi. Kalau dia nak tidur, prosedur dia susah ke? Simple. Kadang baju-baju ada dengan kut-kut tu dia. Abang tak tukar baju kan? Tak boleh minggu depan abang buka dia. Kadang mandi pula. Orang perempuan kalau nak tidur macam-macam prosedur dia. Ya. Nak aku kan? Duduk baju duduk. Kalau nak buat terawat tu habis malam tak kau. Bencana dalam rumah tak kau. Habis semua benda tak kenal hari itu semua benda tak kenal kan. Mak kena, anak kena, bapak pun kena. Bapak selalu jadi mangsa, sihat kat bapak. Baik, memang. Jadi cara-cara dia bersedekah itu paling penting kan? Jadi nak menghadapi Ramadan, persediaan yang pertama sekali kita mempersiapkan diri dari bentuk kesihatan. Sebab niat kalau kesihatan tak baik, kita tak dapat laksanakan tugas kita, ibadah kita pada bulan Ramadan itu dengan sempurna. Yalah syik sakit kan, tak puasa je lah. Itu belum kira lagi bab tarawih. Mempersiapkan diri dari untuk kesihatan. Jadi pastikan sebelum Ramadan jaga kesihatan kita. Jangan sampai kita sakit. Faham? Dengar macam simple tau, tapi cukup. Benda ni kena jaga. Pastikan nak masuk Ramadan ni tidur kita cukup. Jangan tidur tak cukup. Lepas tu pula makan tu jaga. Kalau dah makan tengah malam, pastikan 2 jam lepas tu baru tidur. Saya Alhamdulillah bila buat macam tu, dia kurang sikit tak apa nak sihat tu. Hari tu ni saya kena gastric pasal makan tak tentu. Saya kalau makan lepas makan malam je, dia jadi sepu dada. Saya makan time tak boleh kan. Esok pagi tu confirm melepek boleh. Jadi buat macam mana? Lepas makan, pastikan tak tidur tu. Jadi tengok tempat kuliah. Kalau nak balik rumah 2 jam, makan. Kalau nak balik rumah 10 minit dia sampai ni, jadi tambah
Macam tu kan. Sebab kan Nabi Umar memang dapat tilam tu, buat jangan dia memanggil-panggil. Tilam tu dia ada orang dari sini. Bukan kita nak tidur sangat, tapi dia tidur. Baik. Jadi jaga kesihatan. Yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan diri dari bab hukum-hukum fiqh, hukum fiqh. Kita kena ready dah hari ni. Bukan dah masuk Ramadan baru nak tanya, korang itu pandai puasa ke tak? Kalau mandi lama-lama bulan puasa, makruh ke pandai puasa? Kena belajar kan dulu. Itu tak kira lagi hak kentut dalam bayi. Orang lelaki satu buat panggil. Dah berendam lama, lepas tu lawan kentut naik. Siapa boleh besar dia dah. Boom, naik kan. Sekali keluar dengan cairan-cairan. Sungguh. Ni kau lelaki ni kan. Tapi kau lelaki sini kan. Ada, jangan panggil lelak. Saya ingat masa duduk asrama Allah kan. Kadang-kadang puasa dekat tu bukan semat kan, dengan baju seluar kan, dan blazer. Ngaji kan. Ngaji. Semat kan masuk sama 3 sepeda. Kata-kata hang ni nama ni Pak Syekh. Dalam asrama pakai sepeda. Kalau orang dapat tahu sudah lagi. Nak kan. Alah apa dia tengok kau ada ini kan. Tu banyak lagi lelak juga kan. Tapi dia kata perempuan lagi sekat. Tak apa sebut bahaya. Jadi tu kita jagalah begitu. Sebab tu kita dalam Islam dia ada batas-batas dia. Ada undang. Nak sonok lah, tapi dia ada benda-benda yang kita kena ikut. Bila dia tak jaga benda-benda tu, dia hujung kan hampir rosak habis masyarakat ada di kita bukan sebab tak ikut pada syariat. Baik. Jadi bab hukum-hukum tu kita kena ready daripada sekarang. Contohnya bab imsak. Kita sebelum ni kalau kita faham imsak maksudnya apa? 10 minit subuh. Jadi waktu imsak boleh makan ke tak? Boleh makan. Siapa kata boleh kat tangan? Siapa kata tak boleh kat tangan? Siapa yang kata tunggu Ustaz jawab? Okay. Banyak orang bila sebut imsak, dia kata tak boleh makan. Yang kata boleh pun dia ragu-ragu juga. Sebab ramai kata tak boleh. Sebab imsak bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya stop. Bahasa Melayu maksudnya stop. Kalau bahasa Inggeris berhenti. Kalau translate pun dah faham. Imsak maksud berhenti. Tapi kenapa 10 minit sebelum? Dan waktu imsak ni, mereka cuma cerita dalam bulan Ramadan je. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, lagi tak dengar azan, dia balun kan? Betul tak? Apa beza puasa sebelum Ramadan dengan masa bulan Ramadan? Sama aja. Tak ada beza pun. Tapi pasal apa kalau sebelum Ramadan, waktu imsak tak ada imsak, dia kira subuh kan? Malam Ramadan dia buat ada imsak lah. Jadi ini yang dibincangkan dari segi penggunaan bahasa. Jadi imsak ni di Malaysia saja digunakan 10 minit sebelum. Kalau tempat lain dia tak panggil imsak, dia panggil intabih. Berhati-hati. Imsak tu dia bilang waktu azan subuh. Azan subuh tu baru jadi imsak. Tapi kenapa di Malaysia ni dia jadi 10 minit sebelum? Sebab ini orang Malaysia ni kalau tak bagi warning awal-awal, siap dah sikit. Orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikan tu dalam mulut dia. Dia tak teringat. Jadi sebab tu dia letak 10 minit sebelum untuk berhenti makan. Jadi maksud berhenti makan dekat sini bukan maksud berhenti tak boleh makan langsung. Maksudnya berhenti makan dengan berat-berat. Faham tak tu? Tapi kalau lah tengah-tengah makan, orang asal nak buat? Pelan je. Lah. Boleh tak pelan? Buang semua. Baziak pula. Dalam pinggan tu ada lagi tulang ayam tak beri. Masak ayam masak merah nak pergi tu sama. Special. Ikan 3 rasa. Macam mana? Jadi benar-benar dia kena ready siap. Kena mempersiapkan diri.
Hukum-hukum tu kena tahu. Bukan masa tu baru nak Google. Kan? Tiba-tiba orang tengah makan sedap tu. Yalah, baru suap, satu suap kan. Makan makanan favorite sebab hari tu terlajak tidur. Sanggup tak buka tikar. Kan? Pasal pun tak buka tikar. Takut nampak cerah. Ada satu cerita dia. Ada satu cerita dia. Dia bangun tidur lewat. Kan? Dia bangun jaga aku tak sahur lagi. Kawan pun pergi buat jangan tengok dia dah. Jangan tengok. Kita tinggal dulu dia. Nak buka tikar jangan buka dia dah. Kita makan dulu dia dah. Dah dia makan dulu kan. Baru tu cakap, dah pukul 9 pagi lah. Jadi yang tu nak kira macam mana tu? Memang tak tak lah. Nampak macam kredit tu bodoh. Bukan main. Dia kata kita makan dulu dia kata. So dia kata kalau tak tahu tak apa dia kata kan. Kalau tak jadi benda tu kena siap. Jadi macam mana kalau tengah makan tiba orang azan. Jadi kat situ dia ada khilaf ulama. Satu khilaf yang pertama, kalau puasa tu adalah puasa sunat, maka boleh habiskan makan selagi mana orang tak diazan. Faham? Jadi berdoa lah supaya orang azan tu panjang. Agak-agak dia dah masuk hayya 'alas salat. Lepas tu nombor telefon Bilal tolong simpan. Masak tu. Tolong lambat sikit. Ada lagi 5 kali kunyah. Tok Bilal pun dah ready ya situ. Okey kan. Hayya 'alal falah. Orang kampung kata Bilal nak habis kan. Sampai tunggu kata okey settle kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis kan. Jadi itu kata. Jadi kalau puasa sunat boleh makan sampai habis azan sebab puasa sunat. Tapi bila puasa Ramadan, hak dalam mulut sahaja dibenarkan habis. Bukan suruh luar balik. Hak dalam mulut ya. Dan kena cepat-cepat pelan. Faham? Yang dalam mulut sahaja. Habis tu Ustaz, ayak tak dalam minum nasib hang. Tunggu buka puasa lagi yang minum ayak. Faham? Jangan pula dengar Allah cepat ke ayak masuk sekali mulut tak boleh, tak boleh. Hak dalam mulut yang diraji. Faham? Atau Ustaz ada dalam pinggan? Ada dalam pinggan tu macam mana? Tak ada makan. Banyak Ustaz. Salah hang. Jadi suatu bulan puasa make sure buat persediaan yang sepatutnya. Dah tahu nak bangun sahur awal, tidur awal. Kalau rasa tidur tak bangun, jangan tidur. Tidur lepas tu. Jadi jangan tidur lepas subuh. Tunggulah pukul 9 ke pukul 10 kan. Dia dah asal. Sebab tu orang Arab yang panggil macam tu. Sepanjang malam tu dia bangun. Buat-buat. Tu ya. Hantar tahu hukum-hukum kena ambil tahu. Lepas tu pula buat tarawih antara 8 dengan 20 mana lagi apa? 8 dengan 20 mana lagi baik? 8. Dia tak jawab tu tak ikhlas. 8. Yang jawab 8 lagi baik maksudnya memang dia buat 8. Yang kata 20 lagi baik maksudnya kemungkinan dia buat 20. Ikut surah dia. Itu lagi aktor ni kita kan. Kita ikut imam dia kan. Contoh yang kita tahu, antara 8 dengan 20 mana lagi baik? 20. Sebab dalam bab ibadah hak lagi banyak lagi baik berbanding sikit. Tapi Ustaz, saya nak buat direct 20 kat surau tu penat Ustaz. Macam mana nak buat? Senang je. Buatlah beberapa rakaat kita larat dekat surau, balik sampai rumah. Tapi kalau memang kita dah kena dipanggil kita di sini macam mana sembang jadi paksa jadi buat kat surau. Pasal kita tahu dah kalau balik cuma tak buat. Faham? Jadi kenapa kena buat macam tu? Kalau kita faham yang nak menanggung diri kita dalam kubur, kita seorang. Kalau kita rasa mampu cukup dengan 8 saja, silakan buatlah 8. Tapi kalau buat seorang-seorang rumah, saya tak tahu selawat tu saya tak erti dia kan. Itu sunat. Yang penting itu bilangan rakaat. Maksudnya habis pergi salam, bangun tu kat takbir pun tak jadi satu serahan. Tapi mesti boleh buat selawat tu sebab nak bagi masa untuk kita berehat. Sebab bila tarawih, nama tarawih maksudnya berehat-rehat. Dan kita tahu apa perbezaan tarawih dengan sembahyang malam pada bulan-bulan besar. Tarawih ni sama nilai
tahajud kalau nak buat mesti sepertiga malam ataupun dengan syarat kita dah tidur dulu. Lepas Isyak kita dah tidur, bangun boleh buat tahajud. Walaupun bangun-bangun tu baru pukul 11 boleh, sebab syarat dia dah tidur. Tapi kalau tak tidur mesti tunggu sepertiga malam. Tunggu kurang pukul 2 kan, boleh buat tahajud. Tak tidur lagi kan, boleh buat tahajud walaupun tak tidur. Tapi nak dapat pahala tahajud pada bulan lain kena tunggu sepertiga malam baru boleh buat. Tapi bulan Ramadan Allah bagi special, buat terus lepas Isyak, tak payah nak tidur dulu, tak payah nak tunggu sepertiga malam, terus buat, dapat pahala tahajud. Mendirikan malam Qiyamul Lail. Jadi sebab tu gunakan peluang bulan Ramadan ni baik-baik. Sebab bulan lain kalau kita nak buat Qiyamul Lail memang tak buat lah. Pahala mendirikan sepanjang malam kita tak dapat bulan lain. Bulan Ramadan kita buat. Sebab tu usahalah habis baik. Macam mana tak sempat semayang kat surau masjid sekalipun, kat rumah pastikan kita buat. Sebelum tidur buat. Bukan susah pun, 8 rakaat je. Kalau kita tak mampu buat 20, buat 8. Kalau kat ni 9, dia buat 10 rakaat. Senang. Tak payah 8, tak payah 20, buat 10. Siapa pun tak payah elok. Ni dekat sini pening fikir. 8 ke 20 ke 8, lain kali tak payah buat ada. Nanti ramai orang dengan tarawih tu. Jadi buat gitu. Paksa diri buat. Dan petua tak bagi nampak tarawih ni nampak sikit, senang. Jangan fikir terus 8 rakaat, 20 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada sebab kenapa buat 2 rakaat, 2 rakaat. Buat 2 rakaat dulu. Buat lagi 2 rakaat. Bangun lagi buat 2 rakaat. Habis 2 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat. Buat itu kan. Sekali buat 3, 2, 1. Dan kalau kira kan tak dapat banyak kan. Wah, 4, dah 10 dah dia dah. Bila rasa banyak ni 10 hari. Jadi senang kira. 2, 3 cukup 10 kali. Okay, cukup 20 kali. 20 rakaat. Buat kan masing-masing punya cara. Sebab asal ibadah ni mesti dimulakan dengan paksa. Tuan-tuan ingat tu. Asal ibadah mesti mula dengan paksa. Kalau tak paksa, dia takkan dapat yang pahala. Memang bila sebut paksa ni, maksudnya berlawan dengan kehendak hati. Faham? Sebab hati kita, fitrah kita, nafsu kita sebagai manusia, fitrah dia semula jadi memang suka kepada maksiat. Pasal tu kalau orang buat benda salah, kita bukan nak marah sangat. Tapi bila orang buat benda baik, kita berasa berat. Tunjuk baik dulu. Tak? Orang isap rokok depan kita marah tak? Tak, saya isap buat cara dia isap rokok. Cuba ada orang, kita dengan isap rokok, orang tegur. Jangan isap rokok, dosa. Kita marah tak kawan-kawan tu? Marah tak? Tak jawab kan? Tak boleh tengok jawab. Sebab dia mahu buat lah. Awak ingat baik sangat. Ada suruh tengok pupuk lah pasal rokok kan. Pupuk kena buat lah tu. Ada tak kenal tu? Sungguh. Sebab memang semula jadi nafsu kita ni suka pada benda-benda jahat. Nampak orang keluar jalan pengang-pengang tangan tak kahwin lagi, kita marah. Dan kita tak marah, kita tidak kan. Jangan besar-besar budak-budak. Orang muda kahwin awal, latai tu orang buat nikah awal, esok nak bagi makan apa? Buat main. Kita suka kepada maksiat. Nampak orang buat maksiat, kita tak heran pada maksiat. Tak rasa pun nak tegur lah, hal dia. Tapi orang buat baik. Tunjuk baik. Awal tu dulu pakai kedua besar, tiba pakai kedua lembut. Jadi ustazah dah hang. Tak aku sejak bila ustazah alhamdulillah aku pun tak ingin nak jadi bulat-bulat dalam hati. Mesti ikut trend. Tapi hak kawan tu, hak dulu tu tak. Masa dia pakai tudung pendek, tak ada orang tegur pun. Tak pakai tudung, tak ada orang tegur pun. Bos dia masuk kerja, masuk office dulu. Masuk office tanya kerja dah siap belum? Okey kan? Atau masuk buat jalan. Hari ni bila masuk ni, kuliah bila nak buat bulan ni. Kan? Dia pun stres. Bos nak gaji semua-semua sudah, tapi dia cakap semua-semua dah. Dia tak cakap kat bos kan? Dia cakap kat bos nak tapi bukan sini lah, kawan kat sini. Sini memang saya nampak semua tukar lagi. Alhamdulillah, masih tak payah buat kerja juga. Bawa jadi itu kata perangai kita kan. Jadi bulan puasa gunakan ruang ni sehabis baik untuk bentuk balik nafsu kita. Bentuk balik nafsu kita supaya suka kepada kebaikan.
Nampak tabung kita bagi banyak. Paling banyak bagi tanah mazhab. Tahun ni cuba buat bajet. Tuan-tuan, dalam bila kita sampai dekat akhirat nanti, 4 soalan yang Allah akan tanya kepada manusia. La tazulu 'abdu yaumil qiyamah hatta tus'al an arba'in. Nabi sebutlah itu. Tidak akan berganjak 2 kaki anak-anak sehingga ditanyakan kepadanya 4 soalan. Dan lepas jawab tu, barulah kita akan menuju ke destinasi masing-masing. Ada yang pergi ke syurga, ada yang pergi ke neraka. Tapi bergantung pada jawapannya. Yang pertama ditanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Jadi tuan-tuan balik jangan buat sekarang. Kalau buat sekarang kan takut segi pakat masing-masing buat sekarang tempat lagi. Balik. Umur kita 60 tahun, cuba kita bahagi balik. Berapa banyak kita guna masa untuk akhirat, berapa banyak masa kita guna untuk dunia. Nak kira 60 tahun macam banyak sangat dia kan. Dia ambil 24 jam hari ni. Start pada subuh hari tadi kita bangun tadi. Kalau bangun subuh lah. Kalau raja subuh tu nak baik channel kan. Dimaafkan. Tu kata mengaji tapi tak faham. Jadi daripada bangun tidur tadi sampai segini catat. Agak-agak lah untuk hari ni sahaja. Berapa persen masa kita dihabiskan untuk ibadah, berapa persen masa kita dihabiskan untuk benda-benda yang lama. Memang kita kerja sebagai ibadah tuan, tapi masalah nawai itu dalam hati. Kerja untuk apa? Banyak kita hanya kerja sebab nak apa? Sebab nak duit, nak senang, nak ada belajar. Tidak, kerja sebab itu. Banyak kita sebab itu. Jadi jaga. Buat balik pembahagian. Itu yang pertama. Soalan yang pertama, umur dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang hartanya. Dari mana dapat dan ke mana dihabiskan. 2 sekali Allah tanya, ambil mana? Ambil mana harta. Kemudian habis untuk apa pula? Sebab tu tuan-tuan, kalau nak tahu harta kita berkat tak berkat, mudah tengok kita senang tak buat baik dengan harta yang kita ada. Kalau kita berasa susah nak buat baik dengan harta yang kita ada, itu tanda tak berkat. Minta maaf cakap lah kita orang cakap. Contoh lah, kita cakap pasal pelaburan ASB. Yang ada Allah tak buat senang kan. Situ hukum dia memang berjaga-jaga. Cumanya bangun-bangun ni sahaja diselaraskan jadi harus. Tapi dalam pada harus tersebut, dia punya sebab pengharusannya tetap sama dengan sebab pengharamannya dulu. Dulu haram sebab bercampur antara yang patuh syariah dan tak patuh syariah. Tu bahasa suruhannya seperti kan. Bahasa dia tu lah patuh syariah tak patuh syariah. Tapi kalau bahasa mudah dia halal dan haram bercampur. Jadi bercampur jadi sesuatu haram. Bila diharuskan pula atas sebab yang tak patuh syariah sikit berbanding yang patuh syariah. Seperti mana yang digariskan mesti kurang daripada 30%. Tidak, yang tak patuh syariah mesti kurang 30%. Maksudnya masih berlaku tak percampuran? Tidak. Tapi sebab tu langkah selamat jangan ambil. Tapi kenapa diharuskan tu? Sebab nak menjaga kepentingan ekonomi orang Melayu Islam. Sebab yang ambil peluang banyak orang Islam. Jadi atas sebab itulah diletakkan hukum harus. Maksudnya dalam pada kita buat ada amanah yang kita kena jaga. Maksudnya kalau dapat dividen setiap tahun kena asingkan 30% bukan untuk kita. Sebab itu adalah sumber yang tak patuh syariah dan haram untuk kita pakai. Tapi masalahnya kita buat tak dulu. Dan kalau kita tak asingkan tahun pertama, tahun kedua dia akan jadi lebih daripada 30%. Sebab hasil dividen yang tak asing tadi tu bertambah lagi dividen baru. Itu yang dalam sekali dapat tengok 500,000. Tengok-tengok yang tak patuh syariah 250,000 kena bagi korang. Macam tu saja. Sambut kan tuan. Nak letak tabung haji tak boleh lah dengan 1.25. Badan bawah. Sekali-sekali yang cakap depan. Itu kata cabaran dalam pada nak ikut syariat Allah susah senang kan. Kita kena minta Allah jaga hati kan? Jadi tengok berapa ramai orang simpanan SD punya banyak. Dan tengok berapa ramai yang tak dapat manfaat daripada harta ini. Buat rumah besar-besar, nak masuk rumah pun tak sempat. Nak bagi orang tumpang lagi tak. Salah ke buat rumah besar? Tak salah, asalkan dimanfaatkan. Buatlah rumah 10 tingkat lagi tu, asalkan semua tu guna.
Carilah gelandangan bagi miskin, ibu-ibu tunggal, minta letak situ jaga bagi hidup. Dah besar sangat rumah kaya, bagilah orang rumah dulu, tapi tak bagi. Orang beli rumah pun marah. Main rumah bawa anak, dah lari sana sini dia dah bersekoh habis rumah, nampak? Bukan nak dimanfaatkan. Jadi itu tanda keberkatan kat situ. Jadi soalan yang kedua, dari mana dapat dan ke mana dihabiskan? Agak-agak situ kita tahan. Dia macam kita nak declare kapten dengan SPM pendapatan setahun kan. Cuba ambil pendapatan setahun kita, cuba bahagi balik. Berapa banyak kita guna untuk agama, berapa banyak kita guna untuk diri kita, dan berapa banyak kita guna untuk benda-benda yang tak bermanfaat. Cuba buat bagian. Contoh buat kira-kira beli baju yang tak pakai, pakai sekali, pakai 2 kali, dengan sedekah kat tabung masjid, mana lagi banyak? 10 kali sedekah kat tabung masjid pun tak boleh lawan dengan sepasang baju buat kita lihat. Jadi agak-agak boleh jawab soalan tu kat cerai. Ini untuk pasal surga, saya pasal tu insyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz, surga tu insyaAllah dalam tangan lah dia. Sebab saya kalau tabung lagi memang saya masih biasa lagi dia. Sebab dia lupa, dia terima tu Allah. Tengok cerita Habib Tabi kan, dua bagi dia tak? Dua bagi. Tapi orang terima dua kan, terima satu. Kenapa Allah tak terima dua? Faham tak? Kat situ kita dulu fikir lah. Sembahyang. Abdullah bin Ubay sembahyang. Abdullah bin Ubay sembahyang. Kenal anak siapa tu? Dia bukan artis Korea tu. Abdullah bin Ubay ni bapa segala munafik. Dan dia sembahyang duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang dia, tapi duduk dalam neraka. Sebab apa? Itu sembahyang lah. Jadi itu bukan syarat dapat syurga. Dah kali dia bukan ustaz, kalau jadi ustaz tak payah sembahyang lah. Jadi satulah. Jadi kalau sembahyang belum tentu dapat syurga. Apatah lagi kalau tak sembahyang, confirm neraka. Maksud di sini buat ibadah tu sehabis baik, bukannya kita tinggal ibadah tu. Faham tak? Jadi jangan duk perasan dengan ibadah kita buat dah cukup lah. Saya cakap ni untuk ingatkan diri saya sendiri. Kalau tuan tak ambil dia, tak mahu ambil dulu lah. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, tentang ilmunya, di manakah dimanfaatkan ilmu, untuk apa digunakan. Soalan yang ketiga. Kita ngaji dapat pengetahuan. Dia cerita ilmu ni maksudnya apa sahaja yang kita tahu, itu masuk ilmu. Faham? Apa sahaja yang kita tahu itu namanya ilmu. Faham? Walaupun kita sekadar duduk kat kedai kopi, baca-baca kat Facebook, dapat pengetahuan baru, itu nama ilmu. Kita guna untuk apa ilmu? Guna untuk diamalkan ke? Ataupun guna hanya sekadar untuk tahu saja tapi tak buat? Faham? Dan kali dia kata, kalau Ustaz, kalau tu saya malah nak pergi tinggi tak? Ingat? Umur dihabiskan untuk apa? Maksudnya faham? Jadi ketiga. Yang keempat, tentang tubuh badannya digunakan untuk apa? Allah bagi mulut digunakan untuk apa? Mengumpat orang, membawang orang, buat cerita buruk pasal orang, buat fitnah sana sini. Allah bagi mata, guna untuk tengok benda-benda maksiat. Allah bagi tangan, pegang benda-benda yang haram. Allah bagi kaki, guna pergi tempat-tempat yang Allah nak tengok. Jadi 4 soalan. Dan yang paling dahsyat sekali, Allah sambung dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut yang Allah kunci hari ini. Dan yang jawab pada hari itu adalah tangan, kaki mereka terhadap apa yang telah mereka laksanakan masa hidup. Jadi agak tuan-tuan boleh tak rasuah tangan? Pasal apa pakai gelang banyak tangan, tak rasuah tangan sebagai akhirat, nanti jangan contoh semua. Tak boleh rasuah, tak ada apa-apa. Dia jawab semua jawab, mulut. Jadi kalau nak jawab dengan mulut pun dah susah soalan tu. Macam mana yang jawab tu bukan mulut? Agak-agak selamat lagi kat sana. Jadi atas sebab tu, persiapkan diri untuk menghadapi Ramadan dengan sebaiknya dengan belajar tentang Allah, supaya ibadah kita buat pada bulan Ramadan nanti benar-benar berkut, supaya hasil dia nanti ni rohani kita
nafsu kita ni terdidik menjadi baik. Understand? Yes or no? Yes. Itu yang ketiga. Itu yang kedua, persiapan yang kedua. Dan persiapan yang ketiga untuk menghadapi Ramadan, nak yang banyak ada 3 juga. Jadi yang kedua tadi lupa sebut sekali, macam sama lah macam baca Quran kan. Sebelum masuk Ramadan baiki baca Quran kesian. Pergi dah cari kelas-kelas tajwid ke apa, atau pergi jumpa orang-orang ustaz ke ustazah kan, betul bacaan. Betulkan bacaan. Tak ada betul semua, sikit-sikit pun jadi. Yang penting ada usaha. Yang ketiga, mempersiapkan diri dari segi ekonomi kita. Kenapa dari segi ekonomi? Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang digalakkan untuk kita lebih patuh. Jadi macam mana? Macam mana cara nak siapkan diri dengan ekonomi? Mudah. Sebelum Ramadan, kalau kata Ramadan kita cadang nak sedekah RM110. Sebelum Ramadan kita dah mula dulu buat dulu. Dengan cara sedekah RM110 sebelum Ramadan. Masuk Ramadan baru kita boleh buat RM10 sehari. Sebab apa? Sebab kalau kita dah buat macam tu, RM10 yang kita tak buat sebelum Ramadan tu, masuk Ramadan confirm kita tak guna untuk sedekah, kita guna untuk ibadah Ramadan. Faham? Kalau tak biasa buat sebelum Ramadan macam tu, masuk je Ramadan confirm itu habis tak besar. Sebab kita ingat apa yang kita buat sebelum Ramadan, itulah yang kita bawa dalam bulan Ramadan. Nak khatam Quran dalam bulan Ramadan, make sure sebelum Ramadan nak khatam dulu Quran tadi. Ni lagi 4 hari untuk Ramadan ni kan, make sure khatam dulu Quran. Jadi sebab tu dekat akademi kita buat satu program. Sebab pengajian kat akademi kita ni percuma, saya masih tak ambil perpuyuran langsung. Percuma, pergi mengaji je. Jadi tak ada alasan lagi dah untuk orang tak mengaji. Tak mengaji ni, atas alasan sekarang, atas alasan dia memang dia tak mau mengaji tu je. Dia gunalah alasan tak ada masa, tak sempat kita setiap masa ada pengajian. Jadi pulang yang kita. Jadi untuk bulan Ramadan kita buat satu program khatam Quran 30 juzuk. Dia tak sama macam tadarus kat masjid tau. Tadarus masjid surau. Dia buat 30 juzuk, tapi bukan kita baca 30. Kita baca sejuzuk kan? Jadi tak, memang yang participate tu dia akan baca 30 juzuk. So kita buat macam mana? Perjumpaan kita untuk bulan Ramadan hanya 6 kali sahaja. Kat akademi kita 6 kali. 6 kali sekali main 5 juzuk. 5 juzuk kalau kita ambil lebih kurang 1 juzuk dalam setengah jam. Dia 40 minit. Kita ambil lah setengah jam. Jadi setengah jam 5 juzuk lebih kurang 2 jam setengah. Jadi dia main sebelum sembahyang asar, lebih kurang pukul 3.30 macam tu, main dekat kita punya akademi. Dan pas start baca Quran, sembahyang asar berhenti saat kita sembahyang Jumaat ramai-ramai. Lepas tu sambung balik tadarus sampai buka puasa. Buka puasa pun akademi sediakan. Jadi saya cerita ni kalau ada kalangan perempuan yang nak ambil peluang sertai program tu. Sebab kita kalau tak terlibat dengan program, masalahnya kita tak akan buat. Jadi caranya kita kena ikut program. Bila ikut program pun kita ada rasa benda untuk push kita. Dan kita akan buat RJP lah. RJP. Jadi dalam bulan Ramadan tu, minggu pertama, kedua dan ketiga sahaja. Minggu keempat tu memang kita tak buat lah. Pasal orang sibuk nak ayam. Yang kalau buat kan ustaz seorang yang mengajak salah lah. Ustaz mengajak nanti dia report lagi. Jadi ambil peluang boleh daftar. Kalau tak masuk daftar nama. So hari program ni kita akan bagi punya jadual tarikh semua. Pergi je. Percuma. Tak payah nak bayar duit. Kalau nak bagi pun bagi dalam sumbangan. Ada tabung masuk lagi. Kalau nak masuk tabung tu jangan lagi sikit, banyak lah. Kalau sikit pun kira kan, kita banyak. Bagi sikit pun pergi banyak. Dia faham tak? Jadi itu 3 persiapan yang saya boleh kongsi dengan ibu bapa sekalian untuk kita menghadapi Ramadan. Jadi cuba kita buat persediaan dengan sebaik. Dan lagi satu ketua, yang ini memang setiap tahun saya amalkan. Guru saya ajar nak bagi dapat rasa seronok sampai Ramadan dan bagi dapat rasa sedih Ramadan tak tinggal kita. Macam mana cara dia? Pada petang 1 Ramadan, hari nak masuk Ramadan. Kita Ramadan berapa bulan? 6 bulan 5 kan? Petang 5 hari bulan lepas asar, kita pergi iktikaf di masjid. 5 hari bulan petang tu, kita pergi duduk dekat masjid iktikaf. Iktikaf di situ jangan ada buat masak lah. Jangan ada update IG story. Sudah boleh iktikaf tunggu Ramadan dekat masjid. Ya. Masuk masjid je, oh kumpul. Lepas tu bagi tahu Syed, petang ni jangan sampai pun kontak.
spend masa buat minum. Pergi tunggu dekat masjid, daripada lepas asar tu sebenarnya, kalau dia jemaah ke asar, jemaah asar di masjid lagi bagusan. Kalau tak sempat, Vietnam je kita pergi tikar di masjid. Sampai tikar tu baca Al-Quran ke, zikir ke apa semua kan, dengan harapan nak sambut Ramadan. Percayalah, kalau ibu yang buat macam tu, azan maghrib tu mesti kita ingat mata. Pasal kita puasa seronok pasal Allah izinkan kita bertemu Ramadan. Baca doa Allah memberi Ramadan. Allah sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Setiap hari baca setiap hari. Sebab ada orang baru nak masuk Ramadan ingat. Jadi macam tu cara dia buat itu. Dan tuan-tuan percayalah, tuan-tuan buat ya. Tengoklah hari terakhir Ramadan, orang ni semua sibuk dengan kuih raya, kita sibuk nak hantar Ramadan balik. Kita akan tunggu asal di masjid untuk hantar Ramadan balik. Ya, tuan-tuan buat. Ini memang saya aman setiap tahun. Alhamdulillah. Buat. Bila buat, baru rasa betapa syahdunya seronoknya kita bila menghadapi Ramadan. Baru setiap hari kita akan fikir apa yang boleh buat baik untuk Ramadan. Habis Ramadan, insyaAllah akan ada sedikit perubahan dalam diri kita. Tak kisah apa-apa yang Allah nak beri itu kita buat. Understand? Yes. Baik. Jadi masa pun datang. Orang kata macam tu. Jadi cuma kebetulan sikit lah nak beritahu. Saya bukan anak kecil kita. IC saya 10. Tapi besar di sini. Sebab mak saya orang sini. Ayah saya orang Batam. Mak saya orang sini. Tapi mak dengan ayah memang mak nak. Awak ayah dengan Allah ya. Jadi Allah. Jadi itu yang selain tahu. Sebenarnya saya umur 6 tahun pindah menuju besar. Dan kemudian boleh besar sampai sekarang lah kan. Jadi itu je lah. Dan Alhamdulillah. Kebetulan S2 kan, takut saya salah faham. Sebab tu saya kalau Kedah lawan dengan Selangor saya relax. Bola Kedah supaya Selangor saya relax. Saya mana menang pun saya menang. Ustaz, sekolah mana Ustaz? Kedah ke Selangor? Duduk. Mana boleh Ustaz duduk? Yalah IC 10 cakap Kedah ganti lah. Jadi kita katakan kalau memang satu final dulu kan Kedah Selangor kan. Maksud Kedah Selangor. Maksud sendiri daerah paling kelak kabut ni kan. Selangor Kedah kan. Lepas tu Selangor pun, ye go kan. Kedah pun, ye go. Mana mana satu kan. Macam mana ada dulu kan. Jadi itu je. Siapa yang bisa bersih insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat sama kita ambil. Maksudnya kita tahu macam tadi saya sebut, sampai nak ambil peluang untuk test itu ada kat luar sana. Cuma yang sebab test start adalah 10 minit kita dulu test. Kita berbual orang yang sebenarnya. Dan ni kalau siapa-siapa yang bahagian nak bantu akademi pada tahun depan saya sebut tadi tu, kita insyaAllah dalam proses nak pindah tempat baru. Dan tempat baru ni kita nak buat satu Dewan je lah. Dia dah kita tanya dulu sebab kita nak saling plan apa semua. So kalau kata sini boleh, baik kita tulis masuk dia kan. Tapi kalau kata untuk perumahan saja tu, so kita kena proceed dengan tim yang besar lah. Sebab dia kata kalau dapat pada Datuk Adwa tu senang, tak payah nak tulis. Sebab kita kena mohon perlu sementara. Sebab kita buat dewan tu kuasa rumah. Rumah kita buat dewan sebelum ada tanah abang sikit kan, kita buat dewan kan. Jadi because nak buat tu lebih buat dalam stabil masuk dengan human dalam semua lah kan. Sebab kita pakai kontraktor sendiri. Jadi orang selamat atau siapa-siapa yang berhajat nak menyumbang wakaf atau apa tabung ada tabung kan. Jadi boleh ambil pemerintah tu ada semua. Layar saya pun nak buat bisa nak ambil kan. Bukan buat lah layar dah ambil kan. Jadi boleh ambil pemerintah nak tabung tu. Kalau rasa nak transfer kalau rasa nak transfer selalu macam sikit sangat masuk 1,000. Kalau 1,000 rasa besar sikit sangat 1,000 ambil rasa 1,000 tak apa saya okey kan. Orang bagi fikir awak pulang saya kan. Itu jalan pulang kan. Tabung tak apa kan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, memberikan sebaik-baik ajaran kepada kita insyaAllah. Mudah-mudahan nanti kita akan menerima. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Malaysia kita sebab dia buat saya berkongsi sedikit 2-3 insyaAllah. Mudah-mudahan ini bukan hari pertama dan bulan-bulan yang akan kita akhir ada rezeki banyak umur seperti ini buat lagi lah. Jadi saya jemputlah semua yang datang dari TV saya
bersama. Dan bisa saya sebut itu saya beri modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz tadi. Sama kita pagi ini kita promosi ilmu dan Ustaz berkaitan bagi lepaskan syukur kami Ustaz bagi Muhammad Anwar bin Rabi Kepala Arah Rancangan Wakil Pengarah PMT kita Rabi oleh Ustaz. Seterusnya saya silakan Ustaz yang tadi rombongan Bapak Sekian atau yang lagi jemaah ada pula. Sekian pertemuan